Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 6, Bakar Ratu Majapahit. Jom kita terbang kembali ke zaman Empayar Majapahit yang begitu gah. Bayangkan, di puncak kekuasaannya, seorang raja yang baru ditabal tiba-tiba kena buat satu pilihan. Bukan pilihan biasa-biasa, tapi pilihan mustahil yang boleh meruntuhkan seluruh kerajaannya. Pernah tak terfikir, satu janji lama yang mungkin anda dah lafazkan dulu, tiba-tiba muncul balik untuk menuntut, dan dia bukan datang nak tuntut biasa-biasa, tapi datang untuk mengancam semua benda yang anda dah bina. Inilah persoalan utama dalam penceritaan kita hari ini. Dan segalanya bermula, bukan dengan peperangan atau perebutan kuasa, tapi dengan satu pandangan mata dan satu pilihan yang dibuat oleh seorang puteri. Dalam suasana istana Majapahit yang serba mewah tu, Puteri Awikusuma ternampak kelibat seorang pemuda. Bukan putera raja, bukan pahlawan, tapi cuma seorang anak penyendap nira yang sangat sederhana. Dan pandangan sekilas itu cukuplah untuk mengubah takdir pemuda tu sampai bila-bila. Dan kata-kata puteri ini memang berkuasa. Dia tak fikir panjang. Terus saja panggil penasihat paling ulung Majapahit, Patih Gajah Mada. Katanya, hati saya dah berkenan, tolong uruskan perkahwinan kami. Begitu pantas dan nekat. Jadi, dengan restu Gajah Mada, pemuda biasa ni diangkat terus ke darjat tertinggi. Dia menjadi Betara Majapahit dengan gelaran diraja Sang Aji Jayaningrat. Cuba bayangkan, daripada seorang anak penyadap, terus jadi pemerintah sebuah empayar yang agung. Memang satu lonjakan takdir yang luar biasa. Tapi kan, orang kata setiap kebahagiaan ada ujiannya. Tak lama lepas pertabalan, masa lalu datang mengetuk pintu istana, membawa bersama satu janji rahsia. Yang datang tu, bapa angkat Sang Aji Jayaningrat, si penyadap yang telah membesarkannya. Dia datang bukan nak ucap tahniah, tapi datang nak menuntut sesuatu yang pernah dijanjikan. Dan ini meletakkan raja yang baru ditabal itu dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Dan inilah tuntutannya, nak dijadikan Patih Gajah Mada yang baru. Gila kan? Nak gantikan Gajah Mada, negarawan terulung turus negeri yang jadi tulang belakang Majapahit. Ini bukan sekadar permintaan biasa, ini benda yang mustahil. Kat sinilah baginda tersepit. Sebelah sini ada janji dan hutang budi kepada orang yang dah selamatkan dan besarkan dia. Sebelah sana pula ada tanggungjawab untuk melindungi kerajaan yang bergantung harap pada kebijaksanaan Gajah Mada. Hutang budi melawan tanggungjawab negara. Kalau anda, mana satu yang akan anda pilih? Naskah-naskah lama guna satu perkataan yang cukup mendalam untuk gambarkan keadaan raja ni. Masyhul. Masyhul ni bukan sedih biasa tau. Ia lebih macam tekanan jiwa yang sangat berat, kerisauan yang melumpuhkan, sampai tahap baginda kurung diri berhari-hari, tak sanggup nak berdepan dengan sesiapa pun. Okey, keadaan macam ni memang tak boleh dibiarkan. Dalam keadaan terdesak, sang raja akhirnya buat satu keputusan. Dan ini membawa kita ke titik perubahan cerita. Satu pengakuan diraja. Patih Gajah Mada bila tengok keadaan rajanya macam tu, mestilah dirisau kan? Jadi dia pun beranikan diri pergi menghadap. Dengan penuh hormat dia bertanya, apa sebenarnya yang membelenggu fikiran tuanku? Dan soalan inilah yang membuka pintu kepada satu kebenaran yang bakal mengubah segalanya. Dan inilah rahsia yang terbongkar. Raja pun mengaku baginda sebenarnya bukanlah anak seorang penyadap. Sebaliknya, baginda adalah putera Raja Tanjung Pura. Satu kebenaran yang disimpan sekian lama, yang menjelaskan kenapa janji itu dibuat. Sebab masa tu, baginda sendiri tak tahu asal-usulnya. Kalau kita fikir-fikir balik, kisah hidup baginda ni memang cukup dramatik kan? Lahir sebagai seorang putera raja bernama Raden Perlan Langu, kemudian kapal karam, hilang di laut, lepas tu diselamatkan dan dibesarkan oleh orang biasa, dan akhirnya takdir pusing balik membawanya ke puncak kuasa sebagai Raja Majapahit. Okey, bila rahsia dah terbongkar, keseluruhan percaturan pun berubah. Sekarang, jom kita tengok macam mana seorang ahli politik yang genius macam Gajah Mada ni bertindak balas. Inilah masanya untuk rancangan bijak Gajah Mada. Jadi apa reaksi Gajah Mada? Marah? Rasa tertipu? Tak, langsung tak. Sebaliknya, Gajah Mada amat gembira. Kenapa pula? Sebab pengakuan ini mengesahkan perkara yang paling penting. Darah diraja mengalir dalam tubuh rajanya. Ini akan mengukuhkan lagi tahta Majapahit. Dan seorang negarawan yang bijak macam dia terus nampak jalan penyelesaiannya.
Dan strateginya memang licik dan berkesan. Pertama, dia nasihatkan raja untuk jelaskan kepada si penyadap betapa beratnya tugas seorang patih. Ia bukan satu ganjaran, tapi satu beban. Kemudian, tawarkan sesuatu yang kedengaran lebih baik, gelaran yang hebat, kerja yang kurang, tapi keuntungan yang lebih besar. Dan kuncinya, beri dia kuasa ke atas dunia yang dia paling faham, semua penyadap di Majapahit. Jadi, adakah rancangan ini berjaya? Sudah tentu. Ia bukan sahaja menyelamatkan keadaan, malah mengukuhkan lagi kerajaan. Seperti yang dijangka, si penyadap bukan sahaja bersetuju, malah dia sangat gembira. Yolah, dia dapat penghormatan, kekayaan dan kuasa dalam bidangnya tanpa perlu memikul beban mentadbir negara. Dan untuk melengkapkan kemenangan ini, satu gelaran baru yang gah dicipta khas untuknya. Gelaran itu ialah Patih Adhikara. Cuba perhatikan betapa bijaknya pemilihan nama ni. Ia membawa maksud setaraf dengan Patih Gajah Mada. Jadi maruah si penyadap terjaga, janji raja kira ditunaikan, tetapi struktur kuasa kerajaan langsung tidak terjejas. Satu langkah diplomatik yang cukup jenius. Akhirnya, semua pihak menang. Janji raja tertunai dengan cara yang kreatif. Gajah Mada kekal di posisinya. Dan yang paling penting, identiti sebenar raja kini diketahui umum, lantas mengukuhkan lagi pemerintahannya. Berita ini tersebar ke seluruh Jawa. Dan raja-raja lain pun datang memberi penghormatan, mengiktiraf kedaulatan Majapahit yang kini lebih gemilang. Ini meninggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik. Adakah penyelesaian Gajah Mada ni lahir dari hati yang tulus untuk membalas jasa si penyadap? Ataukah ia satu percaturan politik yang sangat tajam untuk memastikan kuasa kekal di tempatnya? Mungkin kebijaksanaan sebenar seorang negarawan terletak pada keupayaan untuk melakukan kedua-duanya sekali. Apa pendapat anda?